Jangan bebankan mak kita. Mak kita dah penat dah. Bagilah dia masa dengan kawan dia nak pakai baju sama. Kan? Kan orang lelaki tak ramai kan? Itu saya ceramah di untuk pawai pusat aktiviti warga emas Jempol. Yang datang semua perempuan. Saya tanya, mana pergi orang lelaki, orang perempuan? Dia kata orang lelaki mati habis lah dia. Tinggal perempuan yang tengoknya gelak saya dengar jawapan. Tapi apa pun hari ni sebenarnya satu, kita kena faham menjadi warga emas, menjadi pesara, menjadi orang yang pencen, orang yang bersara daripada karier. Macam saya pun dah dekat pesara. Saya pun sama layak masuk grup ni. Saya ada kat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Kan? Yang mana satu kita kena ingat menjadi pesara, menjadi warga emas, duduk di satu tahap ni sebenarnya kita cabut bunyi ni. Ya, sini. Macam mana nak buatnya ni? Orangnya tak ada. Nanti kalau tekan nanti dia punya nilai hilang semua. Hilang semua pula ni. Jadi sebenarnya menjadi warga emas pesara ni juga ada merupakan satu bentuk pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai ke situ. Kan? Bila sampai situ dia penuh dengan pengalaman. Tanya ni seorang ni dia daripada SUK dulu. Yang seorang daripada pejabat perakawanan negara. Dan seorang daripada ni. Semua ada background yang berbagai dan punya pengetahuan yang sangat unik dan hebat. Dan pada ketika itu kan sebenarnya kita kena sedar atau pencapaian jangan rasa lah dah mencet dah pun. Ayat tu lah yang menggambarkan kadang-kadang aura negatif ada kat dalam diri kita. Itu yang kita kena buang. Itu sebab tajuknya mewarnai kehidupan. Kan? Ada orang cakap dah pencet lah, warna-warna apa. Kan dia tak. Sebenarnya salah. Sebenarnya kita ada cara. Itu sebab saya kata bahagia ni apa? Bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu bahagia. Macam kita bersara, orang lain pun bersara juga. Tapi macam mana cara kita mewarnai persaraan kita. Bagaimana kita melayani kehidupan sebagai seorang pesara. Macam saya hari pertama jadi pesara, bangga saja. Apa kena buat ni? Kan kita dah biasa setiap pagi punch guard. Hari tu tak punch guard. Nak ajak kawan-kawan minum, kawan-kawan semua kerja. Kan? Isteri pun kerja. Anak-anak bersekolah, kita dah dalam seminggu 2 lah. Akhirnya kita kena pilih jalan mana. Akhirnya macam ni lah. Saya sibuk dengan ceramah, sibuk dengan program-program kan? Menyibukkan diri kita dengan aktiviti. Sebab Nabi pesan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat pada orang lain. Dia tak cakap kecuali pesara, dia tak cakap. Nabi tak kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain, tidak termasuk pesara. Tak, Nabi tak sebut. Termasuk semua. Selagi mana kita bernama manusia, maka kita berusahalah hidup dalam memberi manfaat pada orang lain. Contohnya buat ni kan, buat program-program hari ni. Saya tengok bagus kan? Saya pun tak faham dalam ni kudapan tu huruf besar. Mana makan mustahak? Makan mustahak, kudapan huruf besar, bold lagi. Nak biar orang nampak pun ada makan. Orang kita macam tu. Dan alhamdulillah, cuma rezeki lah. Allah uji saya minggu ni, saya tak boleh makan sangat. Punya sakit. Kat pipi saya ni tak tahu besar. Termakan daging pipi sekali ke pun tak tahu. Kan? Tapi alhamdulillah meriah. Saya tengok orang-orang lama ni saya seronok. Sebab tu peminat Samsul Debat semua tua-tua. Lemak di mana? Kan? Tapi saya syukur sebab orang tua-tua yang minat dekat saya, semua bukan minat saja, dia minat saya doa mudah besar panjang umur, murah rezeki. Budak-budak muda selfie balik. Kan? Dan warga emas ni satu lagi, dia buat apa-apa pun confident. Dia tak kisah dia tadi ambil gambar dengan saya.
Dia tak kira, ambil gambar, boleh ambil gambar. Nak bagi ke kawan cemburu tengok. Dia tu terang, bagus. Saya ingat waktu saya dengan Datuk Rosni buat program kita orang buat program My House, repair rumah orang susah. Datuk Rosni banyak bantu, kita bantu orang susah kan. Dia kata ketika dia rompeng, dia orang menghargai, ramai orang lama dia menghargai buat jamuan makan malam tu. Saya ingat ni makan best, makan ada ikan bakar, bagi jagung rompeng, sedap. Tengah-tengah tu lepas tu bergambar ramai-ramai. Nak bergambar dengan ustaz boleh? Boleh, bergambar. Tengah-tengah bergambar tiba makcik belakang ni, free size gitu. Saya pandang dia, pasal lah free size pula. Dia kata lah macam ni tu lah, itu freestyle. Tapi dia confident. Puas pula orang tu nak free kan size dia macam mana. Tapi dia confident. Itu yang hebat Sahabat Kemas. Sebab dia hidup dah lama, dia confident. Saya ingat ulama dulu-dulu kata manusia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Ada yang terlepas, ada yang tidak. Contoh perangkap kematian, dia orang pergi, kita naik kereta, bom, accident sebelah kereta kita tak kena, terlepas satu. Tanah runtuh, wah, habis semua rumah kita je terselamat. Terlepas satu lagi perangkap. Dengan kawan-kawan pergi piknik, terjun dekat dalam sungai tu, terjun 10 orang. Bila 10 orang terjun kan, seorang je yang timbul balik. Yang lain tak timbul, terkorban. Cerita kepala air lah, apa lah, macam-macam. Kemudian macam tu juga, ada orang yang dijangkiti, 10 orang dijangkiti COVID. Mungkin di kalangan kawan-kawan dia masih hidup lagi, terlepas. Orang yang ditidurkan, bukan semua orang jaga balik, terlepas. Tetapi disebutkan juga dalam 99 perangkap kematian ada satu lagi perangkap. Mana dalam 199 perangkap kematian ada satu lagi yang biasanya orang tak boleh lepas. Perangkap kematian yang orang tak boleh lepas iaitu perangkap usia tua. Lepas tua tak ada cerita lain, dia ji'un ni lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji'un, dia meninggal ni lah. Lepas tu tak ada apa dah. Itu sebabnya dalam tempoh kita dah sampai ke satu tahap warga emas, jangan kita menyesali, aku ni dah tua, aku ni menyusahkan orang. Kalau kita setkan diri kita menyusahkan orang, kita susahkan orang. Kenapa orang tua-tua dulu dia berdegil, dia nak balik rumah dia juga. Dia tak nak duduk rumah anak dia, hantar balik kampung. Kemah, kenapa? Sebab dia ada satu prinsip, dia tak suka menyusahkan orang. Nampak? Memang betul. Itu sebabnya hari ini kita cerita di dalam saya ceramah baru ni, Pelangi Senja. Untuk warga emas juga. Tapi ini kira steady. Saya tengok warga emas yang kelab pesara ni steady. Sebab tegap-tegap lagi. Dia punya fashion bukan main. Tudung berlilit, tudung bersambung bagaimana. Yang hari tu dah pakai sekup je dah. Tudung tak nak pakai dah, tak ada siapa yang tengok macam tu. Ini tegap-tegap lagi. Oh, yang paling hilang akal ni bila dia nampak kedai, nampak gerai. Oh, dia tengok tu ni, bersungguh nama tu. Ya, tapi itulah, kalau lah ada kesempatan kan, singgahlah dekat gerai saya pula. Dekat booth saya ada meja ajaib tau, ada meja ajaib kat luar. Nanti kan singgah, jangan main ambil je barang tu, beli dulu. Mensawuk pula kan. Jadi, apa-apa pun dalam hidup kita ni, kita kena appreciate. Kita tak tahu. Saya bila memikirkan hari tu kan, kita PKP, lepas PKP kita jadi PKPB, lepas tu jadi PKPD, lepas tu lockdown. Ini semua bagi pengajaran kat kita. Selalu saya sebut, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Lalu saya pesan. Sementara kita masih hidup, manfaatkan dengan berbuat kebaikan. Contoh beli barang tadi, kebaikan. Orang tengah berharapan, belilah barang aku. Dan kita beli. Kebaikan. Baik.
Sebab orang berniaga dia kesian. Kita tengok kat luar sana, lepas tu dengan banjir baru ni, disangkakan di Terengganu, di Kelantan, di Pahang, ayam menetas. Rupanya dekat Selangor bertelur dulu. Dan teruk pula tu, tak pernah terjadi sedemikian rupa. Itu sebenarnya satu teguran kepada Allah Ta'ala kepada kita. Nak beritahu Allah boleh tarik tiba-tiba je. Macam tu juga saya sepatutnya berceramah di Felda Cemawai 1 Januari 2022 ni. Hari itulah. Tapi postpone sebab dalam Felda Cemawai tu satu keluarga 5 beranak hilang, tak jumpa lagi sampai tahun itu sebab banjir. Di Selangor bising-bising, muninya tak ada kebantuan untuk kami, kenapa lembab sangat apa semua. Jangan kita mengungut, hidupnya yang mengungut. Sebab Tuhan bagi itu ada sebab. Dan di Selangor tak ada siapa pun jangka jadi sampai seteruk itu. Tapi kalau tengok di Pahang lagi tu. Tapi dia tanya mengungut macam orang Selangor KL ni. Di Ulu Langat tu, masuklah rumah PA saya tenggelam satu tingkat, rumah satu tingkat. Di Pahang 2 tingkat. Dahlah 2 tingkat, air macam tu je. Air mati dia tu. Menong macam tu kan. Dia bukannya surut macam di KL. Tu beza dia. Kenapa nak beritahu? Nak beritahu ada kena-mengena juga dengan apa sesiapa yang berada kat dalam dewan. Macam puan-puan sekalian ni kan, datin-datin ni semua, datuk semua. Kalau kita tengok, kita dah melalui dah alam karier tu macam mana. Dia tak sah lah kau nak cerita kerja sekali sibuk dah apa semua. Kerja banyak. Kita dah melalui dah tu. Kan? Sebenarnya kerja sibuk tak sibuk, bukannya kerja itu tidak boleh kita uruskan. Kita boleh uruskan. Jadi kalau kerja kita sebahagian besar, kehidupan kita dengan bekerja kita boleh uruskan, kenapa waktu bersara ni kita tidak boleh uruskan? Hidup kita ni yang pertama kita kena ingat prosesnya memang panjang. Kalau ingat-ingat balik panjang. Kita pun tak sangka. Punya susah nak tulis 2021 tu payah. Tiba-tiba dah 2022. Lagi sekejap tempoh kita rasakan disebabkan datangnya wabak ni. COVID-19. Dan saya difahamkan kalau tak betul-betul ada kemungkinan raya tahun ni tetap tak boleh di kampung. Kenapa saya cakap tu? Sebab kebanyakan tempat saya ceramah untuk pergi bilik ICU tambah-tambah. Ada satu daerah daripada 2 bilik ICU dah 7. Itu cerita 3 bulan lepas. Kebanyakannya orang hari ni demam dah tak ada, anggap COVID dah. Dia makan Panadol, dia buat macam biasa je. Tahu-tahu dah mati. Itu keadaan hari ni. Rupanya di Singapura, Omicron pun dah 2,000 lebih, 3,000 lebih. Dahsyat, tu negara kecil. Saya ceramah dekat immigration JB kat Kelantan. Terkejut, nengok sempadan tak ada orang. Sebab kan dah tak boleh masuk lagi dah. Tak boleh masuk Singapura. Dia kata, budak-budak immigration ni cakap apa? Dulu sibuk hari-hari nak jumpa orang, nak tengok orang pun terlalu ramai. Sampai dia kata, Puan tak boleh kita tutup ke dalam sehari 2. Sempadan ni penat ada. Apa Tuhan tutupkan setahun lebih? Bukan sehari 2, Tuhan makbul kan? Ini yang kita nak. Dulu kan, orang sibuk. Aduh, kesana kemari penat lah, kerja. Tak boleh kerja di rumah, bukan senang. Sekali dapat kerja di rumah, kerja dekat pejabat lagi elok. Itulah manusia. Dulu tak sabar nak pencen, tak sabar nak pencen. Sekali bila pencen, kalau kerja kan best. Itu ada. Itu keadaan dia. Tapi saya seronok dah. Tak kerja seronok. Jadi pesara ni lagi best. Tapi bila pesara, kita lagi sibuk. Sebab apa? Terlampau banyak kerja yang kita nak buat. Kalau tidak dulu kerja kita macam robot lah. Masuk, buat, balik. Sekarang enggak. Macam-macam benda. Ni dah plan ni. 12 tengah hari kan, habis kan tengah hari. Geng, kita minum, makan mana? Dia dah plan lah, dia dah ada tempat pot dia nak pergi, dia pakai salam. Kan? Petang dengar balik, lepas tu petang mana, malam kan mana. Program apa nak pergi? Ada yang kuliah lepas ada. Ada yang kuliah maghrib malam ni, penceramah mana nak pergi? Ada. Ya dah ada grup dia dah. Oh, satu kereta.
Bayang berapa banyak kereta sampai kereta aku pun tak muat nak masuk parking tadi. Kan? Dulu ku ingat ketika dahulu bila ku datang ke sini sudah ada parking untukku. Mencari-cari hari ni di tepi tong sampah tempat parking. Tak ada lah. Tapi okey lah. Maknanya Mila sambutannya meriah. Dia ingat kan? Nabi pernah ambil sebatang kayu. Nabi tulis tau. Nabi lukis dekat tanah tu. Nabi buat satu garisan panjang. Dalam garisan panjang tu dekat tengah-tengah antara garisan tu, Nabi buat satu petak. Satu petak. Dekat dalam petak tu Nabi cakap-cakapkan dekat dalamnya. Semua tanya. Apa maksud kau dengan apa yang kau lukiskan ni ya Rasulullah? Nabi beritahu panjangnya garisan tu macam itulah panjangnya cita-cita manusia. Tapi dalam peta tu, cakap itu je umur manusia pun. Yang dia cakap-cakap, itulah ujian dan dugaan yang datang dalam hidup itu. Macam tu lah bila dah besar kan. Aku besok dah pencen, aku tak payah fikir apa dah. Duit EPF aku banyak. Aku nak bercuti. Aku nak bercuti. Bukan bercuti, bercuti. Aku nak pergi luar negara. Nak pergi Makkah. Yes, relax. Tak fikir apa dah. Tiba-tiba pakcik yang cakap nak relax, nak bercuti tadi, tiba-tiba tak sampai 2 minggu, dia pegang senapang depan beg. Kau kata kau tak nak kerja dah, kau nak bercuti. Dah, bukan saya hina karier pengawal mata, tak maksud saya, dia yang cakap. Tapi nak kerja, tak cukup. Anak-anak dah mula dah mengemis duit daripada mak dia, daripada ayah dia yang pencen. Takkan berkira dengan anak sendiri. Jadi hal dia. Dia kahwin pun dia minta duit pencen mak ayah mak dia. Itu sebab saya pesan pada semua pesara-pesara ni, tak usah dilayan anak kau nak nikah. Yang sadap kau, yang susah aku apa hal. Tapi saya tak mampu buat cara tak mampu. Mak kau dulu kahwin dan minta duit tu kau. Tak ada. Kalau setakat nak tolong sikit-sikit boleh lah. Kan? Buat majlis, okey tak apalah mak sponsor kemah. Tak apalah. Ini sampai A to Z nak belanja, baik kau tak kahwin. Bagi ayah kau yang kahwin. Macam tu lah maksudnya macam tu. Kan? Hidup kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Nampak? Lagi satu lagi, ada cara. Prosesnya panjang, saya kata tadi, makan masa. Kita ni hidup ni orang kata, cubalah jaga adab kita. Dengan mak ayah kita tolonglah jaga. Orang muda, hendaklah jaga adab. Kan? Macam saya ni tengok ramai orang. Saya tak sebut perkataan tua bang. Kan tak sopan tu, tua bang. Kan? Jadi apa perasaan kan? Jadi kelab pesara, warga emas. Itu sebab puas dimurnikan gelaran-gelaran tu. Kan? Kat depannya ada orang. Ada orang sama. Ambil kursi kita lagi. Ceramah Samsul Ubad memang macam tu. Taufik, yang kursi ni ambil letak sikit. Tu ada, okey. Masuk sujud. Ni ada lagi. Okey. Ya, dah selesai okey Jadi saya mula balik lah. Alhamdulillah, sambutan hangat ni Samsul Ubad datang. Jadi itulah dia, kan? Jadi jaga. Kan, jaga. Kita hidup kita ni kata bila dah tua-tua ni kata, bila dah kita dah bersara, kita dah lalui macam-macam, so biarlah kita jaga. Itu sebab kita doa Allah mahtim alana bismil khatimah wala tahtim alana ya Allah bisu'il khatimah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biarlah mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing.
Apa maksudnya tu? Maksudnya hidup ni, mati kita biar bermaruah. Jangan kita mati ni menghina sangat. Anjing gigit apa langsung mati. Nampak tak level dia? Dia meninggal bila? Dia tengah buat program tu pasal tu. Dia aktif ya, aktif. Daripada dia bila dia meninggal tu, alah memang dah lama tak memang tengok pun memang nak mati sangat kan tu. Kan tak elok. Tu sebab kita penuhi diri kita dengan perkara-perkara bermanfaat. Sebarkan kebaikan-kebaikan. Ni di depan saya ni semua yang hebat-hebat. Dulu ranking dekat pejabat bukan kecil anak. Tapi disebabkan hormat dia dekat Samsung depan. Dia dengar, dia catat, dia mula memahami, dia mula ambil gambar. Tu, saya cuma sesuaikan tu, nampak ambil gambar, dia sebut lagi. Sebab itu, kalau kita tengok sebenarnya apa yang berlaku di dalam negara kita ni, dia kena belajar dengan orang lama. Apa yang berlaku di dalam negara kita, saya kata, dia kena belajar balik dengan orang lama. Apa maksud saya cakap? Maksud dia kalau kita tengok, apa yang berlaku di parlimen, contoh, kita bukan cerita politik. Apa berlaku di parlimen? Orang ni bercakap, orang ni menjerit, orang ni memaki ambon. Dalam parlimen, satu dunia tengok. Sampai kan kita bercamah di Melbourne. Orang Melbourne tanya saya, orang Melbourne ni orang rakyat Singapura yang dah lama bermasyarakat di sana. Orang Malaysia pun ada. Dia kata, Ustaz, parlimen kat Malaysia memang hari-hari macam tu. Soalan orang tanya. Kita tengok menjerit apa semua. Yang Muhammad duduklah, apalah. Cakap. Sampai kan di Johor, Sultan Johor sebut macam sangka buruk. Kita tengok krisis jiran dengan jiran. Tak ada lagi dah macam dulu. Buat tak tahu, di Putrajaya dah 7 hari mati baru, dah busuk baru tahu jiran yang meninggal. Anak-anak murid hari ni PDPR, baru kita nampak. Baru nama ayah tahu betapa azab nak didik anak sendiri. Pakai PDPR, budak tutup kamera apa pasal? Cikgu cakap kenapa tak on kamera? Dah habis data. Kata. Budak-budak, tapi dia buat benda lain, dia main game dan sebagainya. Sebenarnya inilah yang disebut sebagai krisis adab. Krisis nasional negara kita, adab tak ada. Hormat tak ada. Saya tengok, walaupun ni semua ni warga yang lebih berusia, lebih berpengalaman pada saya, tapi semua hormat. Jumpa saya, Ustaz. Ya Allah Akbar. Malu saya. Itu nama dia adab. Itu sebab cakap pun kena hati-hati. Cakap pun kena elok, bukan boleh sebarang cakap. Ni semua tak berguna ni. Ayat kadang kita cakap macam tu. Tak boleh. Ada. Tu kata orang dulu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Belajar dengan orang dulu. Kan? Saya bila tengok MC berpantun, saya kenal lah pantun. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Macam tu lah kita. Orang-orang lama dulu cuba ingat, kalau pergi meminang macam mana bahasa susun. Sekarang kan kita tak payah ni lah, itu ada adat tu dulu je. Ni kita orang bawa ni, ni. Setuju tak setuju? Setuju Bila dah nikah? Apa mana macam tu? Dan saya datang, ada orang datang itu, saya nyebut, saya cakap lah, datang ni biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jadi yang bercakap ni siapa? Saya tanya. Saya tahu tanya yang bercakap ni siapa? Kau pak saudara, kau bapak budak lelaki tu kau? Kau siapa? Kan siapa yang bercakap ni? Kata. Oh, dia pun nak terkejut. Ya. Kita tanya, rupa pula nak perkenalkan diri. Macam mana masuk mau orang kau tak perkenalkan diri? Itu ada basic common sense. Kan? Macam tu lah kan. Itu sebab sekarang ni nak cari budak-budak yang betul-betul yang beradab ni susah. Kan? Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elopek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Gitu. Yang jumpa tu, boleh, tak salah dia. Okey, kan? Tengok tadi Puan Ajah Latifah tu ni, cakap dengan saya macam mana. Betul tak nama tu? Dia kata, kalau cari, dia bagi background sikit. Wah, dulu background tu dia dah bagi dah. Kan? Dia explain kat saya. Betul tak tu? Dia ingatkan saya. Lepas tu saya dengar dari keikhlasan dia kata, saya tak nak warga emas ni. Dia macam dah putus asa dengan hidup. Macam warga emas. Cucu je lah. Tak ambil cucu. Saya pun tanya mak saya.
Mak, tolong jaga anak boleh tak mak nanti? Aku dah panik jaga kau, nak jaga anak kau lah. Macam tu je mak tadi. Sekali-sekala jaga tak apa. Kan? Sekali-sekala jaga tak apa. Saya tak dapat pergi kuliah Ustaz, cucu, tahulah kan. Tak tahu. Kita tak tahu. Ini masa untuk kita. Pengakhiran yang kita nak kejar. Cakap dengan anak tu, mak boleh jaga anak kau setakat 2-3 hari boleh lah. Mak pun dah banyak benda nak buat. Mak kerja apa lagi mak buat? Kerja mak Allah Ta'ala kau tak tahu. Sampai tak boleh apa semua. Dah lah bagi mak jaga. Mak malam ni tak ambil. Kita dah hal ada dinner. Allah Ta'ala. Ni saya cakap betul ni. Jangan bebankan mak kita. Mak kita dah penat dah. Bagilah dia masa dengan kawan dia nak pakai baju sama. Kan? Dia nak dia aktiviti. Kan? Orang perempuan ni kalau dapat usia dia sampai tahap tu, pakai baju kenapa? Baju kenapa? Dia ada banyak koleksi. Kau seorang dia pakai baju ni. Kau sempat pakai baju ni lah. Ajak-ajak balik tukar. Kan? Dia tetap tak penting. Sebab apa? Sebab itu nak beritahu, itulah dia yang Allah Ta'ala golongkan dalam golongan yang keempat yang mendapat naungan arsy Allah. Ayat apa dia? Orang yang berkasih sayang kerana Allahnya. Dia sama-sama ni kerana apa? Kerana Allah. Biar sama. Dia tak naklah sama dengan kau, tak. Dia nak sama-sama. Dia tahu dia satu geng, dia satu grup. Start yang baju kalian ni, kita pakai PMS. Betul tak? Macam tu lah. Iya. Saya dengan Datuk pun terlupa hari ni nak bagi ingatkan saya pakai baju YBM. Kan? Tapi itu dia, kesatuan tu. Orang dulu daripada dulu tu lah. Itu saya selalu pesan. Orang budak-budak sekarang tak tahu kesusahan orang dulu macam mana. Dia orang kenduri, seronok kenduri. Bukan sebab orang nak tengok orang tu kahwin. Dia dapat berkumpul. Itu sebenarnya. Tak tidur malam merabuh telur. Dia terlengkor, terkelencet, terkeluar, asyik telur tu dah. Tak yang kek lagi telur tu. Kan? Lepas tu duduk ramai-ramai, gulung dengan tisu telur tu ataupun pakai yang kertas kilat tu. Apa plastik kilat tu? Stapler. Saya masa budak dulu seronok ambil telur tu. Telur cair lah. Buat bubur kicap macam ni lah, sadap yang telur kenduri. Betul tak? Lahir dia rasanya dengan kita rebus sendiri. Tak lama. Orang tu dulu 2 minggu, 3 minggu sebelum nak berlangsung kenduri, buat kenduri berkampung dulu. Siapa masak? Siapa yang masak sininya? Siapa yang ni? Siapa jaga ketua penengah? Budak muda kau jaga ni, jaga jambar. Jaga dulang tengah. Orang perempuan yang kat dapur tu, yang meracik bawang, tu dulu. Lepas tu belum cerita lagi, mana ada kemah-kemah bodoh-bodoh dengan orang. Cari buluh. Buat bumbung, meja pun pada buluh, tempat duduk pada buluh. Alhamdulillah saya sempat. Kan? Sekarang kemah 3. Pasangan siap scallop. Aku ingat scallop tu seafood. Rupa kain yang itu pun scallop panggilnya. Kan? Betul tak? Dulu ayah kita, selagi dia tak on TV, mana berani on TV pukul 7? Time maghrib, diam. Selagi arwah abah tak suruh tekan, buka. Sebab apa arwah abah suruh tekan? Masa tu kita sebagai anak jadi remote. 3. Tekan untuk ayah. 3, 2, 1. 1 sampai nombor 9 tekan. Tapi semua TV 1, TV 2. 1 dulu. Masa tu kan lain tak cantik. Dan saya alhamdulillah masa kecil saya sempat tengok frame bingkai kayu tu, lesen TV dan radio. Dan sekarang mana ada, lesen pun tak ada. Membalun orang macam-macam. Kan? Adab dah tak ada. Cakap pun main lepas saja. Ni yang baru ni tengok. Bagaimana nasib seorang tu. Bayangkan, saya yakin yang mamak yang kena penggal kepala oleh anak ni. Betul. Itu bukan isu pertama yang dia hadapi. Sebelum kena penggal ni lagi banyak penderitaan dah dikojokkan oleh anak ni sebab dia dadah. Budak muda ni. Tapi saya ingat kata Datuk Pak Ngah saya. Dia kata, siapa yang ajar anak kau ajar tu?
Kena adabkan anak-anak kita ni daripada kecil. Saya orang yang baru-baru ni saya dengan grup saya kita berceramah dekat Puspen di Sungai Besi. Bezanya Puspen Sungai Besi dibanding tempat lain, dia adalah pelatih yang sukarela menyerah diri datang untuk dipulihkan. Dan kebanyakannya lepas 2 minggu mengelintir nak keluar. Ya, sebab walaupun sukarela pada awal, lepas tu tak apa rela dah bila dah setengah lari. Kan, tapi najis dadah ni memang susah untuk dipulihkan. Tapi boleh dengan syarat, saya kata satu je, jangan bergantung dengan manusia. Bergantung dengan manusia kita akan kecewa. Dia kecewa, masyarakat tak terima dia. Dia kecewa, masyarakat dipandang dia level. Saya cakap you kena terima. Masyarakat tak terima tu memang standard sebab you buat perangai dulu. Tapi kita nak penerimaan pada Allah. Setakat orang cakap gugur ke cuping telinga ke tu, tak ada. Kita kenalah kuat semangat. Dan kita kena pesan pada yang lain. Kan? Patah gading, copeh tanduk, mari disusun di atas papan. Kau dah tahu ganja dan dah tu mabuk, tapi buat apa yang kau talan? Itu cerita macam itulah, kita kena sadar. The do and the don'ts. Allah Ta'ala katanya, afala ta'qilun, apakah kamu tak ada akal? Ni sebabnya kumpulan pesara ni, KPMS ni sebenarnya, nak beritahu, you all ni sangat relevan untuk masyarakat. Bukan sekadar memperlengkap, ini semua ialah anak mengambil kursi tua je ni. Tak. Jangan macam tu. Kita sentiasa ada idea. Sentiasa lantang bagi saranan, bagi pandangan. Contohnya lah kan, apa salahnya? Mencadangkan. Ini ada yang pernah menjadi pendidik, pernah jadi pensyarah. Apa masalah lagi yang pasal PDPR ni? Sampaikan orang kena apa? Sampaikan masalah budak-budak tak masuk kelas, kadar kehadiran dekat dalam bandar pun not even 10%. Apa hal ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa lagi masih orang cerita tak ada line, tak ada signal? Kenapa? Dengan tahap kita pernah memperkenalkan dasar IT kebangsaan. Mana silapnya? Itu orang marah dengan politik. Saya tak kira parti mana, orang marah dengan politik. Politik tak kena tempat. Sekarang ni, daripada kau bincang-bincang bergaduh-gaduh lagi pasal apa salah, fikirkan apa yang boleh bantu masyarakat. Saya pergi tengok, saya pergi bagi bantuan dekat bangsa banjir gitu. Saya pergi ke Lulangat macam ni. Dia cakap, bukan kata menteri. Bukan hanya menteri. Bukan hanya badan-badan ni. Ada sukarelawan yang NGO ni ambil gambar ya. Bukan tolong sangat pun. Balik pakai baju sama, pegang kain rentam. Kami bertugas ni. Makan aiskrim, buah pokok, balik. Ini orang sendiri ni cakap ni. Bayangkan, ada satu rumah tu, nampak sukarelawan tu. Dia kata, cik ada apa-apa nak kita tolong? Itulah ni ada banyak barang orang WhatsApp ni, kita nak bawa keluar, boleh tak sesama kita bawa keluar? Oh minta maaf, kali cuci je. Benda ni berlaku. Lagi satu lagi nak bantu, tanyalah keperluannya apa. Itu sebab saya masa dengan Datuk Rosli dengan YBIM dulu, masa kita pergi bantu rumah-rumah orang susah, kita tanya dulu keperluan dia apa. Kita tanya apa yang dia nak, apa yang dia perlukan. So itu kita bantu. Bagi toto sampai 5 boleh toto satu rumah. Kau susun sampai ke bumbung. Saya tanya, beras makanan banyak lah. Tak nak. Yang tu lah tanya, jadi nak apa? Okey, rice cooker pun ada 2-3 biji dah setiap rumah. Dapur gas dah ada. Habis nak apa? Cakap nak apa? Dia kata boleh tak, kalau boleh kebanyakan rumah ni nak blender, food processor. Kita cari lah tu. Sebab dia nak mudahkan nak masak dia sekarang ni, dia nak masak pun dah tak boleh. Nak mengerjakan benda-benda mentah tu macam mana? Itu dia nakkan blender tu. Seperti lah. Kadang-kadang tak tahu mana pergi. Kau pakai water jet dan mak tarik cicak apa hal? Dah anak ni cak ni dekat Afrika ke mana, saya tak tahu, kat Malaysia lah, kat Malaysia. Tak tu sebab saya kata orang perhati. Sekarang zaman viral, bukan dulu. Dulu boleh lah tunjuk, oh, Alhamdulillah kau boleh ni, merasmikan kau cangkul satu pokok macam satu kebun kau tanam. Tapi sekarang orang bijak tau, maklumat orang boleh cari dan orang boleh tahu. Sebab warga emas pun kena macam tu. Kita warga emas yang sebab dia letakkan level, dia upgrade daripada
usia tua tu dia gelar sebagai warga emas sebab itu adalah masa yang sangat bernilai. Manfaatkan. Sebab saya jumpa, kalau saya jumpa orang lama kan, apa ni Puan Mariamah Tijo tu ada tak? Ada tak ada ini? Ada? Tak, saya tanya ada tak datang tak? Saya jumpa dekat Subang Dorset Hotel, saya jumpa dengan Rubiah Suparman. Kan? Seronok saya jumpa dia. Oh dia ni lah Mariamah Tijo tu, saya jumpa dia. Cucu cuma baca berita sikit nak dengar suara. Saya nak mendengar kat radio je. Saya kata pengalaman orang dulu dengan sekarang beza. Sekarang semua orang nak jadi DJ, semua nak jadi, tapi ilmu tak ada. Tu saya kata tadi, pentingnya kita ni menilai masa ni kita manfaatkan. Pertama kita kena dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Muraqabah, dekatkan Allah Ta'ala. Dah tua ni, kalau dah tua ni pergi masjid lah, jangan cakap macam tu. Seolah-olah macam kita terpaksa pergi. Kita pergi ke masjid, pilihan kita. Dan dengan pilihan kita tu Allah bagi pahala. Ada orang tua-tua ni peluk speaker lagi kat disco tu. Peluk speaker. Saya pernah pergi Serbu dulu masa saya kerja dulu. Kelab dangdut tu. Tak tahan bunyi bingit telinga. Tunggang. Memang tak tahan telinga. Dia ni orang tua ni dia boleh paluk speaker. Punya tahu mabuk ni. Dia minum air tu dah campur dengan ubat apa tu kan. Yang ekstasi tu. Memang hal dia paluk speaker yang kuat tu. Dia ingat perempuan. Ya. Tapi kita tu saya kata, kita duduk dengar lah. Biasalah orang tua dengar kita, tak biasa. Ramai lagi kat luar sana yang tak dengar majlis ilmu, ramai kat luar sana tak join persatuan macam ni. Ramai kat luar bahas sendiri, sibuk meniti hari bila nak mati. Tapi kita memilih untuk hidup dengan positif. Dengan seronok, ceria. Dengan kuliah yang pelbagai. Hari ni dapat jumpa Samsul Debat. Bukan kaleng-kaleng. Dah, ayat je lah. Kan, bukan senang-senang nak jumpa Samsul Debat. Orang Seremban pun bising. Bukan senang nak jumpa ni. Bukan senang nak jumpa ni. Ya. Saya itu waktu dalam ceramah, lepas tu tiba-tiba PKP, lepas tu PKPB dapat ceramah balik. Lepas tu PKPD, sebenarnya bila PKPD dah lockdown tu, alhamdulillah saya ceramah kan, lagi teruk daripada fizikal. 4 hingga 6 ceramah saya. Sampai satu hari tu saya batalkan satu hari tu sebab tak tahan berdenyut kepala. Sebab hari-hari mengadap spotlight tu. Dah lah budak IKBN tu hadiahkan dekat saya lampu Kalimantan yang main genggaman badminton tu. Mengadap kan, berpingar kepala. Kan? Ini realiti tu saya kata kan. Kenapa tu saya kata jangan bergantung dengan manusia. Ada kawan-kawan yang mengeluh, ustaz-ustaz ceramah tak boleh. Masa itulah ukuran dia. Kenapa orang panggil Samsul Debat? Samsul Debat pada dulu tak pernah diman. Berapa nak bayar? Alhamdulillah setakat tu. Cuma yang dah setuju tu jangan ada kurangkan. Ni ya, sebab ramai orang tak berani panggil dia online pun sebab tak, oh dia ni mahal, jangan panggil dia. Saya okey je. Mana yang boleh, yang penting masa saya. Tu je. Dan sekarang boleh fizikal, saya seronok. Saya memang ingat, datang ke sini memang saya ingat. Dan terima kasih atas support yang you all berikan ketika support korban kita tu. Terima kasih banyak. Tahun ni sambung. Tahun ni sambung? Ya. Sambung apa? Sambung untuk support. Macam tu lah. Tu saya kata. Berterusan. Kita ni nak buat benda-benda baik je. Saya selalu cakap, buat benda baik. Pedulikan apa orang cakap. Jangan ingat kita ni meniti hari, detik demi detik, masaku nanti, apakah ada. Itu lebih macam tu lah. Bunyi boleh weh. Nah, kita ni buat satu perkara tu seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Tapi bila beribadah seolah-olah nak mati, kejap lagi, bukan esok. Berapa orang ni kan tahu lah kan. Bila dia balik kan, ada orang yang meninggal, esok tak bangun. Contohlah, saya doakan anak banyak umur. Mulalah keluar cerita. Dia cakap dah. Semalam kau perasan tak? Dia tak gelak sangat masa Samsul buat cerita. Nak mati punya, dah keluar cerita tu. Janganlah bawa cerita.
Dan seorang tu kau perasan tak yang meninggal ni? Yang duduk lelap pula. Orang lain lelap dia tidur. Nak mati rupanya. Tak payah teori macam tu tau. Ceria, hidup ceria. Jangan kita negatif-negatif. Aku tak boleh lah, aku ni lah tak. Selesaikan negatif tu. Jadi seorang yang positif. Datuk Rosli ni boleh nak rehat. Rehat kat rumah tak hantar lah. Kalau nak jalan-jalan tak. Dia memang sentiasa datang. Saya dulu program My House. Dia boleh je nak datang hujung tu untuk temu bual kan. Tapi dia tetap, dia support saya semangat. Jadi host masa tu. Kan? Betul. Datuk Rosli ni nampak Datuk surveyor ni. Tapi dia memang macam sahabat-sahabat. Support. Itu yang saya tak kisah. Datuk suruh datang sekarang pun saya datang. Saya datang pukul 10, cantik. Dia kata, Datuk pukul 10 saya sampai. Iya. Cuma tadi untuk saya dah sampai ke 10. Parking tadi. Lain kali kita kena limit dengan parking dalam ni. Kan? Tak apa dah, saya okey je. Malam tadi ceramah kat kampung. Orang tu tua dengar. Apa kelebihan orang-orang lama ni? Kuih pepok tu. Banyak benda. Terbaik. Bukan main mesen. Bangun. Barulah kasar-kasar inti dia. Lepas tu gondang maman lah tu. Ya Allah. Budak muda boleh ke baik lauk tu? Mana boleh. Grab food. Food panda. Kan? Kita betul. Itu sebab saya kata hargai. Hargai. Kan? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dan biarlah dalam KPMS ni kita bergerak bersama. Bergerak bersama. Jangan buat hal sendiri. Jangan nak jadi champion. Ingat satu benda yang saya pegang kan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ingat dah ya. Saya pegang tu dengan Datuk Rosli. Nak jalan laju, pergi jalan seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan bersama-sama. Dalam keadaan susah gitu, Datuk Rosli tak berhenti, bagi juga bantuan dalam tempoh, dalam buletin. Tengok dalam buletin ni, buletin YBN. Ada je bantuan bagi ke orang. Kenapa kita masukkan dekat dalam buletin tu? Kita tak masuk dalam apa TV ke apa. Sebab tujuan kita nak bantu bukan nak popular. Kita nak bantu orang. Ayat dia jadi pelengkap. Nak sama-sama tolong orang. Kalau ada orang susah, beritahu. Mana kita boleh tolong, kita tolong. Tak dapat banyak, sikit. Tak dapat sikit, banyak. Kan? Itu sebenarnya. Orang dulu-dulu kudui kenara. Bukannya mampu sangat pun. Tapi orang ni bagi beras. Orang ni bagi bawang. Orang ni bagi gula. Orang ni bagi tepung. Ya. Nak pula Jawa. Nak main Jawa ni. Aku tengok nama pun tu. Puan Marianah Jami'on. Confirm Jawa. Jangan. Kas munah tak ada mana Melayu ni. Jawa. Betul tak? Tapi betul tak? Meriahnya malam tu. Malam tu sebelum besok kenduri. Malam tu pun dah ramai dah. Meriah. Kenduri. Dia bukan kira kita bikin gaya. Tapi kita menghidupkan majlis. Itu sebab saya kata jangan pandang ingat pada orang-orang lama. Tak ada yang muda. Tak ada yang tua. Tak adalah yang muda. Tak ada yang lama. Tak adalah yang baru. Itu sebab hidup kita biar appreciate dengan apa yang kita buat. Sentiasa susun benda-benda yang baik. Sentiasa melakar perkara-perkara yang mewarnai kehidupan kita di penghujung. Saya ni pun belum tentu sampai warga emas. Umur saya dah 44 tahun. Allah, tua dah. Saya rasa tua dah. Tapi kalau saya nak capai tu, boleh sampai ke 50. Belum tentu sampai. Arwah abah saya meninggal dunia ngam 50 tahun. Meninggal muda. Mak saya hari ni, alhamdulillah masih sihat lagi. Mak saya tekan satu-satu ni. Kuih semprit. Traditional. Limited edition. Jangan keluar kau rompoh pintu tukang. Sikit yang semprit tu kat luar. Yang dapat lah. Tak dapat lah. Mak saya waktu lahirkan saya, umur mak saya baru 17 tahun. Mak saya lahir pada tahun 1958. Muda je tahu dah ayat tu. Tapi
Mak saya memang gelak je lah, gelak. Anak-anak cakap pun semua tak ada lurus. Cakap semua nak gurau. Itu saya kata, menghargai. Mak saya mana negara dia tak pergi? Lagi banyak pada negara yang saya pergi. Kemboja dia pergi. Ni kan, dia pergi Bali, dia pergi Thailand, dia pergi Krabi, Nara Tiwak, semua pergi. Saya banyak juga pergi. Korea, Kemboja, Brunei, Kemboja. Macam ulang balik. Itu sebab saya kata appreciate. Dah pergi Mekah, tanya orang lama kan, dah pergi Mekah, macam mana perasaan? Syukurlah kita dah pergi. Ada dah pergi 2-3 kali dah pun. Betul tak? Orang hari ni rupanya terhalang. Orang-orang lama dulu pergi, apa keuntungannya? Dia tak merasa pengalaman macam orang dulu pergi siap boleh mengaji depan Kaabah. Dulu orang tak seramai hari ni. Kan? Ya. Orang dulu pergi sana, kalau orang kata beribadah atau orang kata itikaf tu jangan cakap lah. Hari ni ramai yang pergi tu siput nak relax nak shopping je. Dan ada orang yang menangguh-nangguhkan pergi umrah, pergi haji itu menyesal. Sebab apa? Kenapalah dulu aku tak pergi? Sebab sekarang dah macam peraturan. Sekarang kalau pergi kena daftar. Masa mula tu sekali je buat umrah, lepas tu kena balik. Siapa nak pergi dengan Samsul Bab bulan 3. Kalau tak ada apa-apa lah bulan 3. Ini bukan promote, lebih kurang. Saya tak jadi mutawif. Saya jadi peserta supaya saya boleh bersama dengan peserta. Jadi kita boleh berbual, boleh bincang-bincang kan. Salah. Appreciate hidup kita. Saya belajar satu benda je. Bila kita boleh mati bila-bila masa, bila kita jadi bila Tuhan bagi hidup, kehidupan ni manfaat kan. Jangan mengotah, apalah hidup aku macam ni. Aduh, kenapalah aku ni tak mati-mati lagi. Dulu kau yang minta panjang umur. Itu bila sakit, tak mati-mati lagi. Allah, cabutlah nyawa aku. Minta pula macam tu. Apa? Minta mati salah, berasa minta mati. Kalaupun kita tak tahan sakit, kita kena ada adab Allah Ta'ala ni. Sebut macam mana? Ya Allah, jika hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Sekiranya kematian itu baik bagiku, kau cabutlah nyawaku. Maknanya tetap serah ke Allah Ta'ala. Ya. Sebab saya selalu doakan, mudah-mudahan dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan murahkan rezeki dengan segala keberkatan. Banyak duit tak berkat pun berapa? Kita banyak doa macam tu. Kita memang banyak cita-cita nak hidup lama, tapi kita lupa. Biarlah aku hidup lama memberi manfaat pada orang lain. Penting. Dan bila kita buat satu pekerjaan, Nabi sebut apa? Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Bukannya cincai-cincai. Janji ada. Sudahnya cakap orang Melayu macam tu. Ayat dia. Yang menyakitkan nanti kita, itulah dia. Orang Melayu macam tu. Tak payah agaklah orang Melayu ni. Buat rumah bagi orang Melayu buat. Tengok orang marah. Tengoklah ni orang Melayu buat. Orang Melayu lagi kena. Tapi dia tak cakap orang Islam, orang Melayu. Cuba kat Malaysia orang Melayu kebiasaan pakai orang Islam. Dia buat tengok awning, berlubang-lubang, dia tepuk-tepuk skru, rupanya tak pakai pun lubang tu. Lubang lain nak tepuk lubang baru. Dah berlubang. Bocor. Dekat rumah saya dulu buat gutter yang laluan air kan. Baru. Kalau kebetulan hujan, jom kita tengok air okey tak okey flow dia. Tak keluar air, mana pergi air tu? Dan macam kata ni, getalan tak boleh air tu. Rupanya air bertakung kat tengah. Oh tak susah Ustaz, tak susah, dia tabuk tengah tu. Dia lah kau majiran. Kurang ajar begitu gitu. Alah Ustaz selotok dengan jiran tu. Kau jangan ambil kau jom ni. Saya tunjuk, kau tengok rumah Cina depan. Saya tunjuk rumah Cina, jiran saya yang Cina. Tengok elok gutter dia tu. Tak ada pun dia buat tembok kat tengah. Tak ada. Kau tengok dia keluar air flow elok kan. Kau patutnya ukurlah pakai yang air yang apa tu, yang penimang air tu, rendahkanlah sikit supaya air itu turun. Dia membuat dah macam gelongsor pula. Aduh sakit pula. Itulah dia. Kan tak, itu yang kita kena perbetulkan. Orang-orang lama dulu buat kerja macam mana? Tak sama macam orang sekarang. Dulu kalau longkang tersumbat depan rumah, dia sendiri yang buangkan yang tersumbat tu. Sekarang, mana maju perbandaran? Mana maju bandaran? PBT mana tak tolong? Sekarang. Gotong royong hari ni, betul ke gotong royong? Kebanyakan penduduk taman ini semua royong gotong.
Bila gotong royong, maknanya pekerja majlis yang bersihkan. Dia ambil gambar, selfie, alhamdulillah dapat juga kami bergotong royong membersihkan kawasan. Berlumba nak menjadi champion dalam media sosial. Sebab saya kata, orang dulu-dulu jugalah yang boleh perbetulkan keadaan hari ini sebenarnya. Menasihat golongan-golongan muda. Itu sebab saya suka dengan nasihat. Orang kalau bagi poin-poin kat saya ambil. Orang lama banyak mengajar saya, banyak bagi saya poin. Ni macam ni, budak-budak sekarang ni tak jadi betul juga, setuju. Dulu orang adab pergi rumah orang macam mana? Adab pergi rumah orang macam mana? Sekarang budak-budak sekarang macam mana? Bila pergi kedai makan, Nabi dah ajar. Adab kita dalam bab makan, Nabi dah ajar. Kalau kita nak, kalau ada makanan, bagi jiran kita sikit. Kalau tak nak bagi, sorokkan daripada jiran. Dan kalau bagi anak kamu makan, kata Nabi, jangan biarkan dia makan kat depan rumah, takut anak jiran nampak, dia penat. Tiba-tiba kita hari ni share dalam Facebook. Alhamdulillah, rezeki hari ni. Aduh, nak makan nanti dulu. Aduh, azabnya hidup. Kena ambil gambar dulu, prosedur lain macam. Cuba saya kata kan, beza golongan dulu kan. Duduk, berbual-bual, berbicara, bincang. Macam mana nak kau berapa orang dah? Ya ke, nak sihat? Alhamdulillah. Dia sampai, gambar dia gambar. Nampak Samsul Debat nak tentu arah. Tu yang kalau saya pergi kedai kahwin, saya akan pergi lewat atau pergi awal betul. Sebab saya tak nak ganggu pengantin, kesian pengantin. Orang tak nak ambil gambar pengantin, ambil gambar Samsul Debat, masalah tu. Tak, betul kalau pergi biar lewat. Orang dah nak mula balik, at least kita dapat berbual sikit kata rumah tu. Dengan mak macam tu lah, tak rasa. Pergi awal sikit boleh, mak, kita pergi malam tu ke? Pergi malam, esok tu pergi, malam tu pergi. Dapat berbual, jumpa cerita-cerita sikit. Tidak, tak dapat. Yang DJ lah, oh, kita ngomong bukan tiba-tiba saudara Samsul Debat. Terus semua orang tak makan. Iya. Saya ingat saya jumpa seorang makcik dekat Felda Bukit Buh, Kuantan. Dia kata, Ustaz banyak menasihatkan orang tu, terima kasih banyak tu Ustaz. Ustaz banyak umur, murah rezeki. Dia kata orang tu tua dengan aku ni. Tapi dia siap doa tu yang mahal. Ada sekali lah dekat Politeknik Melimau. Samsul Debat Ya Allah, ada juga yang muda nak kat aku. Dia kata, mak saya minat betul. Mak dia yang minat bukan dia. Tapi okey je. Hari tu isi minyak ada yang tegur orang. Pelakon kan? Bukan, dia kata. Salah orang, ya pelakon. Tak ada lah, mana ada. Ya, saya kenal lah. Saya bukan tak ingat. Tak payahlah kenal-kenal diri sangat. Saya pun ya, kalau betul saya siapa? Fatah Amin kan? Bukan! Nampak betul! Dia punya silap tu kan? Fatah Amin pakai kopiah pun saya kenal lah. Aduh, tapi saya okey je kan? Orang berlakon adalah satu dua babak kan? Satu je. Tapi tu ingat ketika kita berusia ni, ingat satu perkara. Kadang, Ustaz banyak sangat ada orang tanya, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Saya kata jangan cakap macam tu. Tuhan bagi rezeki macam-macam. Jumpa Samsul Debat jumpa rezeki. Kan? Ada orang ni, ya ke dia datang? Hafiz you tak datang. Jangan Samsul Debat tak datang. Hari ni dia ada program lain tadi, tak apa dia elakkan. Tu sahabat saya tu, dia ada hal. Ni alhamdulillah. Kan? Saya datang insya-Allah. Saya dengar Hafiz you tak datang, saya kena datang. Orang lagi kecewa, ni semua janjian kosong. Mana ada latifah. Tak ada, kita memang dah susun cantik insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, tak payah je. Ya, appreciate. Kadang-kadang banyak sangat kan. Saya katakan dari segi rezeki Allah bagi, jangan ingat rezeki sama macam mana kita minta. Ada orang duduk punya payah azab nak bangun. Tu rezeki tu. Allah. Jalan. Sebab dia lambat dia bangun. Ada yang nampak kursi takut, aduh nak duduk dengan payah nak bangun ni sekarang. Ada orang tu berdiri je. Bila semayang dia tengok. Itu semayang dekat masjid kampung, papan lantai. Allah Akbar, tak. Boom. Allah. Sakit betul dia.
Rezeki nak tahu? Rezeki kalau orang tak rezeki untuk. Kan? Macam-macam operate lah. Masuk gel lah, apa lah, tambah gel lah, apa lah. Macam tak perinci lah, apa macam-macam. Kan? Rezeki. Ada orang tu dah tua tu, kahwin je. Ada. Bang kahwin ni mati lagi. Kahwin ni mati lagi. Dia tak faham. Kahwin ni. Dia badan cantik lagi. Suami tua. Mana yang terkejut tengok badan dia. Abang Zab mati. Itu rezeki. Cakap betul. Jangan main-main. Dah tua-tua mengandung. Rezeki. Mana pergi akak apa tu? Dia mabuk. Mabuk mengandung lah. Ada lagi. Ada. Siapa cakap? Tak boleh mengandung lagi. Banyak kok kajian sains apa tu tunjukkan kajian dapatan dapati dah tua mengandung lagi. Sampai lupa lah dia letak baby dia kat mana tadi. Dah tua kan? Tak, rezeki. Habis kita macam mana Ustaz kadang banyak masalah berlaku dalam keluarga saya. Apa susah? Nabi dah beritahu. Ada beberapa saya tutup ceramah kita hari ni. Saya faham nak muka-muka seperti itu sebab Nabi beritahu apa? Pertama, sesungguhnya anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu nasihat Nabi itu. Sebab apa? Nabi kata manusia tak pernah cukup. Tapi Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. So Allah bagi tua ni, alhamdulillah. Allah bagi kita jadi pesara, alhamdulillah. Allah bagi kita hidup, alhamdulillah. Okey je tadi semua bergambar dengan saya sembarang. Bergambar tak ada sembarang, sabarlah. Dan nasib saya. Orang tua-tua menggelaki semua debat macam mana? Tak adalah. Positif. Kan? Kemudian Nabi pesan apa lagi? Tangannya di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Sedekah. Dengar lancar sumbangan, bagi. Kemudian Nabi juga sebut, pandanglah yang di bawah daripada melihat di atas. Maksudnya apa? Pandang orang lagi susah daripada kamu. Jangan tengok orang lagi senang daripada kamu. Dengan secaya kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang berikan nikmat itu. Dan begitu juga kalau kita tengok hari ini yang sebut tadi pasal ada je hujan dalam hidup saya, dah tua ni anak macam ni macam ni. Ingat, Nabi juga bagi formula bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Sedekah banyak, senang hati. Sedekah banyak, kita akan rasa hati kita tenang dan lapang. Itu saya kata kan, menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Walaupun sedikit ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Apa maksudnya? Kita akan rasa mudah menghadapi hidup kita. Orang lama lah yang kaya dengan hikmah. Percaya je kata. Semua dah ada dah. Kalau pesan ke anak tu macam mana? Macam ni lah. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Nampak dia pesan ke anak dia. Makna hati-hati dengan apa kita cakap. Mak tu cakap halus je. Kalau hidup tak boleh menyenangkan orang, jangan nyusahkan orang. Nampak? Nasihat orang lama. Dengan anak ni jangan keras sangat. Cakap macam tu je. Mak ni bukan apa. Mak ni hidup pun tak lama dah. Apa yang senang ke hati mak tu kau boleh bagi ni, senang hati mak pun alhamdulillah. Mak tak minta banyak pun. Apa yang kau bagi ni alhamdulillah. Maknanya dia bagi signal ke anak dia supaya berbakti pada mak ayah tu. Nampak? Kat mana ni menyalak kat situ biar awak manja. Maksudnya apa? Ikutlah resam keadaan tempat itu. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Saya seronok 10 kali lagi panggil pun KPMS saya akan datang ceramah. Saya tak pernah. Ha? Mak copek lah. Nanti kita buat program sebelum Ramadan kan? Buat lagi InsyaAllah booking awak insyaAllah. Saya datang. Tapi setakat ni kalau malamnya, yang malam masalah sikit. Malam sampai bulan 3 dah penuh. Takkan dah bagus. Tapi siang boleh lah. Siang boleh. InsyaAllah. Jadi rasa itu saja daripada saya. Sebenarnya yang paling penting sekali kan, paling penting sekali, saya minta tolong semua ni yang kat depan saya.
appreciate hidup kita. Apa yang Allah bagi jangan sia-siakan. Manfaatkan hidup kita betul-betul. Saya tu sebab bila saya tengok mak saya tu galak tu, saya okey tu. Mak saya ni dia pandai, dia kata. Pada sekali tu dia kumpul duit dengan grup-grup marhaban berjanji dia. Semua nak pergi haji di Mekah lah. Kumpul duit, kumpul sampai hujung tahun, dia akan duit hari terkumpul, dia akan sponsor seorang warga emas ataupun orang yang kat orang kampung yang susah, yang tak mampu pergi umrah, hantar dia pergi umrah. Sebab memang dah setiap tahun memang buat. Tapi mak saya cakap tau, pada 1 tahun tu, itulah bila dia pergi ni tak ada orang lah nak jaga dia. Saya faham. Itu maksudnya mak saya nak pergi. Jadi Patik sebagai anak sulung kena fikirkan cara dia. Macam itulah. Hantar mak. Mak tak cakap, kau ayah mak kali mak nak pergi. Tak. Orang tua tak macam tu je tak. Itu sebab rugilah seorang anak tak boleh faham bahasa kiasan mak ni. Betul lah. Ya. Jadi untuk semua saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mendengar celoteh saya pada tengah hari ini. Saya Samsul Lebat memang malam. Kebiasaannya saya punya slot time petang, kalau nak tidur tu tentu bagi. Time orang tak fikir nak makan tentu bagi Samsul Lebat. Tapi saya okey. InsyaAllah. Tak ada yang tidur kan? Ya, tu ada. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Budak-budak membawa galang nak menjolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanam-tanam air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mudah menyambut, jasa baik KPFS dan YBN menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Menantikan, kalaupun macam saya kata tadi, pertama